Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini bukanlah video ulasan untuk perlawanan ni kerana aku tidak menyaksikan perlawanan tersebut. Cuma ni lebih kepada aku bercerita mengenai apa yang dialami oleh Sabah FC setakat ni. Setakat beberapa 5 perlawanan terakhir yang tidak berapa memberikan kita keputusan yang cukup memberangsangkan lah. Tapi walau macam mana pun, at least dalam perlawanan menentang Kuala Lumpur di Stadium Likas ni, kita masih berjaya mengekalkan rekod tanpa kita di Stadium Likas sekali lagi. Dan keputusan perlawanan ni adalah keputusan yang telah aku predict dan juga begitu juga anda, begitu juga dengan perkongsian yang telah aku kongsikan sebelum ni, di mana most of Sabah FC punya penyokong menganggarkan perlawanan ni kemenangan adalah mustahil, tapi lebih kepada seri dan mungkin akan kalah. So video sebelum ni aku buat prediction yang Sabah akan seri perlawanan ni 2-2. Cuma perbezaannya adalah keputusan berakhir dengan seri juga, tapi hanya dengan 2 gol saja berjaya dilakukan, iaitu 1 gol daripada Sabah dan 1 gol daripada KL City lah. Dan aku tidak terkejut ataupun heran dengan result perlawanan ni, dan bagi aku ini adalah merupakan satu keputusan yang bagus daripada Sabah FC. Walaupun kita keputusan yang bagus hasil daripada beberapa persembahan yang telah kita alamilah hasil daripada coach baru juga. So walaupun pada sebelum ni bagi aku perlawanan ni sekiranya orang yang sama masih mengundi Sabah FC dengan beberapa pemain masih lagi bersama Sabah FC tidak cedera, ianya akan memberikan hasil yang cukup bagus untuk Sabah FC, di mana aku yakin 3 mata boleh dibawa pulang pada perlawanan ni. Jadi sekali lagi aku macam tidak kecewa dan tidak heran dengan result ni, tapi berpuas hati dengan apa yang kita miliki lah, itu sekali lagi seri 1 sama pada perlawanan ni. So kalau kita tengok dari segi rekod Sabah FC sekarang ni pada 5 perlawanan, aku boleh katakan kita lebih setanding dengan klub-klub yang berada di mid table lah. Itulah persembahan result Sabah FC, di mana macam Kuching City, Perak, Kuala Lumpur, PDRM maupun Penang hampir memiliki result yang sama dengan Sabah FC. Not bad untuk tim yang berada di mid table, lebih kurang macam tu. So aku lihat di sini macam kita, kalaulah bukan kerana prestasi yang bagus di awal saingan Liga Super ni, ianya kalau bukan kerana prestasi sebagus tersebut, maksud aku result yang atau persembahan yang begini juga ditampilkan, memang kita tim yang berada di mid table lah, itu saja. Okay, kalau bukan kerana prestasi yang memberangsangkan pada awal perlawanan tu mustahil untuk kita berada di tangga ketiga. Itu yang cuba aku maksudkan di sini. So antara benda yang aku kongsikan pada anda di sini adalah daripada SofaScore, rating player yang telah diberikan oleh mereka ini terpulang kepada anda untuk mempercayai rekod ini sama ada ia accurate ataupun tidak. Tapi ini adalah sekadar rujukan yang aku ingin kongsikan pada anda lah. Jadi di antara Sabah FC dan juga Kuala Lumpur City, Kuala Lumpur mempunyai rating yang cukup tinggi pada perlawanan ini, iaitu 6.88 jika dibandingkan dengan Sabah 6.85. Tidak jauh bezanya, kerana apabila kita saksikan dari segi ball position pula agak lebih kepada Kuala Lumpur lah. Disebabkan kenapa Kuala Lumpur mempunyai rating yang tinggi, iaitu 56% jika dibandingkan Sabah 44% sahaja daripada ball position yang telah dilakukan. Tapi kalau kita tengok di sini, jika dibandingkan dengan Sabah FC dan juga KL City, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Sabah FC mempunyai rating yang cukup bagus. Jika dibandingkan dengan KL, hanya 2 pemain saja yang mempunyai rating yang cukup bagus, iaitu Paulo Josu sebanyak 8.0 dan juga penjaring gol itulah si Hakimi Rosli 7.3. Yang lain semua pemain KL di bawah 7.0. So membuktikan di sini main people yang memberi contribution untuk KL City telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan sebaik-baiknya. Walaupun Sabah mempunyai 5 pemain yang mempunyai rating 7.0, tapi mereka tidak memberi impact untuk impact yang cukup besar untuk Sabah FC. Lebih kurang macam tu. Di mana kalau kita tengok dari segi percubaan agak seimbang, itu 15 untuk KL, 15 untuk Sabah. Walau macam mana pun, percubaan yang tepat ke gawang yang kita perlu tengok di sini, Sabah mempunyai lebih peluang tepat ke gawang tapi tidak disempurnakan dengan sebaiknya. 5 percubaan
uh, yang telah dilakukan oleh Sabah FC, manakala KL City hanya 2 saja percubaan yang mereka berjaya lepaskanlah ke bahagian Sabah FC. Di mana membuktikan sekali lagi seperti mana aku katakan, walaupun kita mempunyai rating player yang cukup tinggi, tapi ianya belum cukup berkesan untuk membawa 3 mata lah pada perlawanan ini. Dan aku tertarik dengan komen-komen yang telah anda berikan, iaitu di video. Aku tidak pasti sama ada daripada Rohiza Alvis, aku tidak pasti sama ada pemain sendiri yang sukar untuk mengikuti tactical coach untuk menghasilkan gol, atau tactical coach memang tidak sesuai untuk pemain untuk menghasilkan gol. Macam susah pemain untuk menghasilkan gol, peluang ada tapi penyudah tumpul. Itu yang aku katakan tadilah. Di mana shot on target kita cukup bagus, melebihi daripada yang dimiliki oleh KL City, tapi tidak disempurnakan dengan baiknya lah. Dan satu lagi daripada Jeffus ini, beliau mengatakan percaturan diterapkan Martin Stano sebelum ini sangat mengecewakan, sudah lapuk. Tapi jangan salahkan Martin Stano, salahkan kepengurusan Sabah FC. So mengenai hal ni, aku dah tahu sama ada news tu betul atau tidak, tapi Martin Stano macam hasil daripada perkongsian itu tidak berminat untuk menyambung kontrak bersama Sabah FC. Dan aku sendiri nyatakan juga we have no choice. Pasal ini adalah kehendak daripada Sabah FC sendiri untuk memberikan Antulinus yang pada mulanya ada suruhnya pada Martin Stano untuk mengemudi hot seat Sabah FC. Walaupun pada dasarnya mereka tidak berada di dalam level yang setanding dengan pengurus ataupun coach kita sebelum ni, iaitu OKS. So bukan kita salahkan mereka, bukan kita cakap yang mereka ni macam have no idea ataupun lapuk. Kita tahu dia orang ni siapa dulu. So mereka bukan berada sekali lagi di tahap yang sepatutnya untuk mengundi Sabah FC. Tapi again, they have no choice juga, kerana ini adalah kehendak management Sabah FC. So kalau kita mau cerita sebenarnya siapa yang bersalah, kita tahulah sebenarnya individu mana yang memberikan result yang tidak diingini oleh Sabah FC daripada beberapa perlawanan yang telah kita lalui inilah. Tapi sekali lagi guys, bersyukur kita masih mengekalkan rekod terbaik di sebelum Likas. Bersyukur kita belum lagi tewas di saingan Liga Super ni selain daripada menentang JDT, tolak Piala Malaysia lah, dan kita masih lagi kekal untuk berada di tangga ketiga. Dan untuk merebut tangga kedua, aku rasa itu satu benda yang mustahil sudah dilakukan, especially apabila kita bertemu Selangor lagi nanti, iaitu pada selepas perlawanan kes ini kita bertemu Selangor pada 27 hari bulan away match. So aku rasa kita boleh predict lah di mana keputusan tersebut untuk perlawanan tu, yang membuatkan aku mengatakan bahawa agak mustahil untuk kita merebut sudahlah tangga ketiga. Okey, jadi itulah perkongsian mengenai apa yang telah result yang telah dimiliki oleh Sabah FC. Again, ini bukanlah ulasan perlawanan mengenai match tersebut, tapi lebih kepada apa yang aku jangkakan lah, apa yang bakal kita miliki, dan juga aku punya perasaan juga mengenai perlawanan ni. Jadi bagaimana pula dengan anda? Sila tekan di ruang komentar bawah. Sekali lagi minta maaf, video ni lambat dikeluarkan oleh kerana jadual kerja yang cukup padat lah. Aku perlu rehat yang lebih untuk save energi aku untuk kerja sebenarnya. Jadi bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.